Bila buat Uncle Datuk Dr. Syed Abdul Aziz, dia akan terangkan tentang aloe vera daripada Forever Living. Okay, Majis. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan satu demonstrasi ya. Demonstrasi ni bukanlah dibuatkan oleh saya, tetapi telah dibuat oleh company Forever Living ni pada selama 40 tahun ya. Jadi diorang ni membuatkan satu demonstrasi untuk menyenangkan kepahaman publik apakah yang akan terjadi kepada diri kita sendiri apabila kita memakan ataupun mengamalkan aloe vera gel ni dan juga Altixi ya, merupakan dua produk core produk Forever Living ni untuk badan manusia dan apa yang terjadi sebenarnya. Okey. Jadi ini adalah pokok aloe vera ya. Aloe vera ni kita boleh dapatkan daripada nursery. Ramai orang yang tanam benda ni sebenarnya, tetapi apa yang nak saya tekankan di sini, aloe vera ni yang digunakan oleh Forever Living adalah jenis yang berbeza. Ini jenis saya tak tahu, tetapi ada satu saja jenis aloe vera, pokok aloe vera yang dipanggil Barbarensis media yang dipakai oleh company Forever Living ini untuk membuat produk-produk berasaskan aloe vera, dan ini telah pun diakui di Scientific Council aloe vera dunia. Tak semua spesies lah dipakai aloe vera ni. Hanya satu spesies je dipakai. Satu spesies je dipakai sertifikat. Jadi kat sini orang kampung kadang-kadang kita pun tanam ni sebab kita tahu hasil aloe vera ni, tapi yang kita masalah nombor satunya jenis tu jenis yang dia ada jenis yang poisonous. Satu. Nombor dua, bila kita hancurkan aloe vera walaupun dia ada gel kat situ, jangan nampak kan? Yeah. Walaupun dia ada gel tu, tepi tu dia ada dia punya getah dia. Getah tu yang jahat. Jadi getah ni bila kita campurkan dengan aloe vera gel tu, bila kita lumatkan dia, kita pakai di muka, kita pakai ni, dah lah benda tu poison kan. Ditambahlah pula dengan dia punya dia punya getah dia. Jadi kalau kita tak asingkan, bila kita makan dia akan membakar reaksi pada badan manusia. Jadi itu memang kita tak sarankan lah. Jadi kita kena sarankan satu company, satu produk aloe vera yang telah berada di dunia selama 43 tahun. Tak payah kita nak kaji lagi sebab kajian itu telah dilakukan oleh diorang semua, oleh pakar saintifik. Jadi menghasilkan satu produk yang amat bagus dipanggil aloe vera gel ya. Jadi macam saya cakap tadi, aloe vera gel ni dia 97% dalam botol kuning ni adalah gel ya. Jadi dia very pure lah. Jadi macam dia mempunyai banyak dia punya standard authority lah yang berikan dia trademark mengatakan bahawa Forever aloe vera gel ni adalah selamat digunakan mengenai tak nampak sikit lah tapi boleh tengok botol ni Yang pertama tu adalah Aloe Vera Science Council di Amerika Syarikat, di mana Forever aloe vera company ni telah diberikan satu job mengatakan bahawa produk mereka adalah sesuai untuk badan manusia dan tidak menyebabkan apa-apa mudarat lah. Dia produk yang amat bagus ya, kerana aloe vera ni kalau kita kaji secara saintifik ataupun kita Google, dia banyak mempunyai bahan-bahan yang sebenarnya amat baik untuk badan manusia sebenarnya. Dia banyak ya, dia ada amino acid, dia ada antibiotik, natural antibiotik, dia ada bahan untuk stabilisekan kita punya sugar, jadi untuk bagus untuk orang-orang yang diabetes kecil manis dan juga mempunyai banyak vitamin dan juga mempunyai, tapi yang keunikan dia ada memberikan satu bahan dia dipanggil saponin ataupun lignin yang bersifat macam sabun lah, macam kita bila kita minum tu, jadi kita akan bersihkan saluran usus itu tu daripada dia bila kita ingest saja pembersihan tu berlaku. Dan kalau kita amalkan dengan cara yang betul, jadi usus kita tu daripada atas tu dia sampai ke bawah akan bersih daripada toksin. Itu yang sebenarnya berlaku. Jadi uji kaji yang saya nak buat pada hari ini adalah untuk mengatakan, untuk membuktikan ataupun untuk mendemonstrasi lah apa yang yang boleh kita bayangkan kalau kita minum aloe vera ni. Okay, jadi saya perlukan Majlis nak apa? Ada air. Okey. Kita perlukan air. Air ni kenapa ni bahan-bahan saya gunakan. Air ni dia ada air biasa je, air paip sebenarnya tau. Ya, jadi
Air ni kita macam elemen badan kita lah 70% daripada badan manusia sebenarnya adalah daripada air. Jadi dia represent air. Jadi toksin, katalah kita bila kita dah berumur ataupun kita muda dan sebagainya, disebabkan oleh pemakanan kita yang kita makan fast food, kita makan macam dah lah masuk macam mana yang ada awet, kita bahan-bahan makan dalam tea dan sebagainya, kita tanpa tidak sedari, ditambah pula oleh faktor stres dan sebagainya kan, kita minum bahan-bahan yang tidak sepatutnya kita minum, jadi menyebabkan banyak toksin berkumpul dalam badan kita. Jadi yang dikumpul tu tempat ni di mana? Di usus lah, perut. Itu yang dia usus perut tu. Jadi bila usus ni terkumpul banyak toksin, jadi dia ada macam satu lapisan kan, dia lapisan ni nanti dia segala penyerapan bahan-bahan yang bagus daripada apa yang kita makan, kita dah dapat masuk lah, sebab kena ada satu lapisan yang mencegah daripada benda-benda yang bagus yang kita makan untuk masuk lah. Jadi itu sebenarnya akan yang berlaku sebenarnya dan tanpa tidak kita sedari. Jadi in the long run, kalau kita sentiasa ada pengumpulan toksin yang masuk daripada ke badan kita itu tidak dicerna dengan baik, jadi akan menyebabkan penyakit lah. Banyak itu sebab kadang-kadang kita dengar ada kan penyakit datang dari perut, penyakit datang dari perut. Jadi orang tu nampak sihat, tiba-tiba dia kena kanser kan, dia kena penyakit ni penyakit tu. Jadi sebenarnya yang pentingnya adalah usus kena bersih. Jadi bayangkan ini adalah dipanggil iodine ni, dia panggil ni. Kenapa digunakan iodine ni? Sebab iodine adalah satu povidone iodine ni untuk cuci luka ubat dia sebenarnya. Tapi kita bayangkan ni sebagai toksin. Benda ni toksin. Kalau kita termakanlah povidone iodine ni dalam badan kita, dia akan menyebabkan kerosakan. Itulah berlaku kepada toksin. Kalau kita tak betulkan dengan betul, dia akan menyebabkan kerosakan. Jadi bayangkan kita pengumpulan toksin kita makan macam-macam lah. Kita bayangkan ini adalah toksin. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi kepada badan kita sebenarnya. Yang badan yang tidak sihat mengeluarkan banyak toksin-toksin yang tidak kita nampak kan. Jadi itu yang sebenarnya berlaku. Jadi bagaimana kita nak lambangkan usus? Jadi digunakan sini Maggi. Maggi ni kita sifat Maggi ni adalah menyerap. Betul? Bila dia menyerap, dia akan menyerap apa sahaja yang kita larutkan dia akan menyerap ke dalam Maggi itu. Jadi inilah yang sebenarnya berlaku pada usus manusia, sebab dia akan sifatnya adalah menyerap. Jadi bayangkan ini adalah usus kita. Ini adalah toksin yang dalam makanan kita. Kalau kita masuk dalam usus kita kan apa akan terjadi? Jadi kita boleh nampak di sini iodine tu ataupun situ akan melekat pada kita punya usus lah kan. Jadi patutnya kuning tapi sepatutnya begini kan, tapi dia jadi macam ni. Jadi kita bayangkan inilah yang sebenarnya kalau kita biarkan toksin kumpul dalam usus kita, dia akan menjadikan sebagai satu salutan dan akan membahayakan pada diri badan manusia ya. Jadi mana air tadi? Okey. Contohnya kalau katalah kita biarkan, katalah ini usus kita, jadi kita minum macam-macam lah, kita minum, kita cuba saya tak nak cerita pasal bahan lain kan, tapi kalau kita bahas ni tak betul, yang cuba nak cuci usus tu, tapi tetap kalau tidak ada bahan yang sesuai, dia tetap begitu jadinya, betul tak? Dia tak akan no difference no difference. Jadi kalau kita nak cuci usus kita tu, kita mesti mempunyai bahan yang betul lah. Jadi kat sinilah keunikan aloe vera ni, sebab dia ada di dalam aloe vera gel ni ada dua bahan yang saya cakap tadi, dipanggil saponin tu yang akan menyucikan usus. Jadi ini adalah aloe vera, ada yang kita pakai kan dari Forever Living. Aloe vera Forever Living gel. Jadi kita kena kacau sikit sebab dia adalah berbentuk gel. Jadi kita pastikan dia banyak sikit. Okey, kita tunjuk. Jadi reminder sikit Majlis. Okay, so siapa yang nak beli Forever Living punya gel ni, make sure anda beli daripada ejen ataupun kedai Forever Living yang disahkan. Jangan beli kat tempat yang sebarangan, jangan beli kat Lazada, Shopee ke, sebab kalau misalnya kata anda dapat produk yang defect, Forever Living takkan ambil bertanggungjawab lah. Betul. Kalau apa-apa jadi badan tak sihat ke, tak sedap ke, sebab so kena ambil dia daripada sumber yang betul. So contact FBO ataupun ejen yang disahkan bertauliah. Jadi okey, sambung lagi. Jadi
Jadi begitu betul cakap Edo tadi. Jadi sebab bila aloe vera ni kalau kita beli daripada Shopee, tidak ada orang yang nak tunjuk kat you macam mana cara pemakanan. Sebab dia ada cara pemakanan dia. Sebab kita nak dapat benefit, dia bukan makan satu penutup botol ni, dia kena makan satu gelas, tapi ada cara aturannya. Jadi kalau kita beli daripada Forever Happiness Owner ni ataupun ejen yang sah, akan ditunjuk cara pemakanan lah, sebab kita nak dapat dia punya berkesan benefit dia. Jadi jangan beli daripada tempat-tempat itu. Jadi mungkin ini juga tadi saya nampak tadi dia masih lagi hitam. Jadi bila kita masuk pada aloe vera ni, apa akan jadi? Kita tengok ya. Dia telah mencuci, nampak. Jadi daripada hitam tadi bila kita dimasukkan ataupun bila kita masuk ke dalam aloe vera gel, dia akan menjadi bersih. Jadi benda ni bukan magic. Kenapa dia jadi tak bersih? Tak ada kamera trick tak ada kamera trick. Sebab dia memang ada satu bahan di dalam aloe vera gel tu yang memberikan kesan yang begini. Jadi begitulah aloe vera ni, kalau diamalkan dengan cara yang betul, kalau diamalkan dengan cara yang digunakan, dengan cara yang dicadangkan, jadi benda tu sebenarnya akan berlaku kepada usus kita. Dia akan menyebabkan detoksifikasi usus kita, ya. Jadi tak kira dah berapa puluh tahun pun orang tu dia akan bersihkan juga. Dia akan jadi bersih, dan ini sebenarnya yang kita nak. Sebab bila usus itu bersih, jadi segala apa makanan yang kita makan akan dapat dimasukkan ke dalam badan kita. Nutrien tu kita dapat serap total. Correct. Lah. Betul. Itu satu. Stop. Ini Dia berterusan. Okay, jadi next pula kita tolak tepi. Okay, ni dah selesai. Ini dah selesai. Okay. Ini dia. Ni biar dulu. Ini jadi dah faham kan? Okey. Jadi sekarang ni aloe vera ni saya juga dia memberikan tenaga kepada badan kita. Jadi kita gunakan elemen elektrik ya di sini ya. Sebab untuk elektrik ni berjalan dengan apa? Dengan daun atau dah on. Okey, so bila untuk elektrik ni berjalan dengan betul, dia kena ada satu ni lah. Okey. Oh, lupa switch. Okey, jadi untuk aloe vera ni juga bila kita amalkan dia dengan betul, salah satu kesan yang akan kita dapat dalam badan akan menjadi sihat ataupun ada energi dan sebagainya. Jadi badan yang sihat itu ditunjukkan sebagai demonstrasi sebagai elektrik lah. Jadi ada bahan-bahan yang tertentu di dalam aloe vera ni menyebabkan kita mendapat tenaga. Jadi begitulah juga dengan elektrik ni. Untuk aliran elektrik ni berlaku, dia mesti ada satu charge yang positif dan negatif, betul tak? Jadi sekarang ni, ini adalah pokok aloe vera yang saya ambil ya, dari luar. Jadi bila kita tekan di sini, masukkan di ni, dia akan menyala, nampak? Okay. Dia konduktor lah. Dia konduktor. Itu maksud dia ada bahan tertentu dalam jet juga. Tapi bila kita cuba masuk dalam air, dia tidak ada konduktor. Kalau ada pun sikit je kan? Nampak sikit kan? Nampak sikit. Tetapi konduktor. Tapi bila kita masuk dalam aloe vera gel ni, apa jadi? Nampak? Jadi dia punya maksud ni di dalam aloe vera tu sendiri mempunyai bahan-bahan yang menyebabkan pengelaran elektrik berlaku. Jadi inilah sebenarnya daripada badan kita sebenarnya. Kita nak pergerakan elektrostatik di dalam badan manusia tu akan dicapai. Maksudnya jadi kesannya akan berikan kita tak flow of elektrik dalam badan kita sendiri tu lancar. Tenaga. Bukan elektrik dalam badan kita tu tenaga. Kita nak tenaga. Jadi tenaga tu kena adakan satu medium lah, betul tak? Dia ada macam charge, elektron charge. Jadi untuk berkait antara satu ke sama lain tu, jadi pemberi tenaga tu dibayangkan macam elektrik lah. Jadi bila kita letak di aloe vera punya pokok ni, buaya ni memang ada pengaliran elektrik tu. Jadi bila kita letak di aloe vera gel, memang ada dia punya pengaliran elektrik. Better. Tapi kalau kita letak di sini tak ada, kan? Jadi itulah dia punya dua faktor yang boleh saya demonstrate di sini, mengatakan bahawa usus kita sebenarnya memang boleh dibersihkan dengan aloe vera gel ni dengan kalau kita amalkan dengan cara yang betul dan dengan cara yang betul dan pada waktu yang dicarangkan lah ya. Jadi kita bayangkan kalau kita tak pernah
detox badan kita. Jadi apa yang kita makan tu mungkin yang masuk dalam badan tu mungkin dalam 60%. Kita nak 100% kan. Tapi bayangkanlah bila kita bertambah umur bila meningkat, jadi pengumpulan toksinnya lagi banyak. Okey, itu yang kita dah ceritakan pasal aloe vera ni. Jadi sekarang kita nak ceritakan pasal Atixi ya. Atixi ni adalah satu lagi produk core daripada Forever Living. Apa dia bezanya Atixi ni adalah nama pun Artixi ya, sebab bahan yang dia dapat untuk membuat omega oil ni ataupun fish oil ni daripada lautan Arctic. Di lautan Arctic tu ikan ni tidak tercemar. Jadi company Forever Living ni adalah satu saja company yang dibenarkan untuk mengambil ikan ataupun Amerika lah kan. Mancing lah. Yang lautan Arctic tu. Jadi sumber ikan situ semua ikan cod, mackerel, ikan salmon dan juga ikan bilis ya. Jadi benda tu yang diproseskan untuk menjadi minyak ikan ataupun omega oil daripada Forever Living. Tapi uniknya Forever Living ni dia ada campuran omega oil 3 dan juga omega oil 9 ya. Jadi omega oil 3 ni datang sumbernya daripada ikan. Omega oil 9 ni sumbernya daripada olive oil. Jadi sebenarnya Atixi ni juga adalah merupakan satu makanan sunnah. Begitu juga dengan aloe vera ni. Kalau banyak ada hadis Nabi ataupun ada hadis yang kita bagi siapa-siapa yang nak tahu, mungkin ada pun tahu kan. Jadi ini memang aloe vera ni memang makanan sunnah sebenarnya dalam hadis Nabi. Begitu juga dalam Atixi ni. Aloe vera lah. Dia nama bahasa Arab dia. Tak ingat pula. Nanti kita Google, kita share. Ada dia orang share. So tapi ada ustaz. Correct, no problem. So sekarang ni jadi apa lagi kebaikan Atixi ni, dia bukan saja mengandungi omega 3 tetapi dia juga mengandungi omega 9. Jadi satu-satunya preparation in the world. Awak boleh check, pergilah kat farmasi itu kalau ada omega omega fish oil ni cuma omega 3 sahaja. Kalau nak dia punya ni kita kena makan separate. Jadi sekarang ni kita makan satu ataupun dua, semuanya ada dalam bahan tu. Jadi satu lagi kelebihannya sebab dia ada juga ditambahkan dengan vitamin E ya. Jadi semua faktor-faktor ni apa yang kita nak sebenarnya bila kita makan, kita punya kandungan kolesterol dalam badan kita akan berkurangan secara natural ya. Tidak menggunakan sumber ubat-ubatan, tetapi in the long run kalau kita amalkan pemakanan Atixi ni dalam dos yang dalam berapa biji yang disarankan, dia 2 biji pagi 2 biji malam lah bagi orang yang tak pernah makan Itu juga bukan saja dia merendahkan kolesterol, tetapi kalau sekiranya ada kolesterol plaque ataupun pengumpulan kolesterol pada dinding darah tu, dia akan dilarutkan. Jadi sebenarnya itulah sebabnya Forever Living ni dia fokus pada 2 item yang penting. Pertamanya usus nak kena betul. Bila usus tu dah detox, jadi kita dapat menyerap makanan tu dah. Jadi nombor 2-nya, kalau makanan dah dapat diserap, detox telah dibuat, tapi kalau pembuluh darah tu masih lagi mempunyai kolesterol, jadi dia punya maksud dia tak tercapai lah. Betul tak? Jadi sekarang ni kita ada usus yang sihat, kita juga ada pembuluh darah yang free from kolesterol, tidak ada kolesterol plaque dipanggil pada bahagian tu. Jadi apa saja makanan yang kita makan tu, dia punya nutrien akan sampai ke bahagian sel. Itu yang kita nak semayang. Jadi ini juga boleh demonstrate kan. Jadi kena buang satu lagi satu. Ni nak. Okey, jangan tolong buang. Kosong kosong. Buai dalam tu. Ayat ada ni. Kosongkan je. Jadi ini bentuk je lah kita ni Jadi cuba dah rasa. Ini adalah ini yang kita tak tunjuk lah brand, nanti orang makan nanti kan. Jadi kita rasa. So rasa. Bukan rasa dengan tangan. Okey, dia lembut. Dia lembut kan. Okey. Yang ni cuba rasa. Agak pejal. Ada keras lah. Jadi ini firm sangat. Correct. Jadi dia firm kan. Jadi sekarang ni ini brand X, ini Forever punya. Ni Forever punya. Ni brand. Ni tadi brand X. Forever punya. Ni Forever punya. Ni brand yang jadi kertas ni keras. Okey, kita ambil 2 sebab kita nak tunjukkan. Okey. Lembut.
Ini keras. Keras kan? Keras sekali. Okey, jadi begitu. Jadi sekarang ni kita kolesterol ni dibayangkan dalam demonstrasi sebagai ginilah, asbestos ni macam kolesterol dalam badan kita. Sebab ada, kalau dia fish oil ni ada bahan yang di dalam tu boleh larutkan asbestos ni. Atau ni kan, jadi kita bayangkan ni sebagai kolesterol plaque di dalam badan kita. Mana tadi air ni? Ni. Di sini. Jadi air yang sama kita gunakan elemen air juga. Jadi kita bayangkan ini, kita masukkan kat situ, kita masukkan kat sini. Okey. Ada sudut. Ada ni sudut. Kita terangkan sini. Jadi kita sekarang ni, ini adalah yang brand X tadi. Jadi kita ambil pula. Hilang pula. Okey, jadi sekarang ni kita jadi kita nak buangkan dia punya dalam isi dalam tu kan, kita nak minyak oil dia masuk. Jadi kita kena sikit lah, kena actually pakai jarum ni, tapi tak apalah, jarum tak ada. Okey. Itu dia. Okey, begitulah dia punya dia liquid ni dia yang egg tadi kan. Okey, ada satu lagi. Kita egg. Keras sangat. Tu. Okey. Tak apa. Patut pakai jarum tadi, tapi tak apalah. Jadi ini daripada Artixi tadi yang lembut, tapi gitu juga kita okey. Okey, begitu juga. Sekarang ni nanti kita tengok ya apa akan menjadi, apa akan berlaku kepada kolesterol plaque ni in the long run. Jadi kita bercerita sikit tentang apa lagi yang ada yang ada lagi pada trademark. Dia ada macam dalam 10 minit lah untuk dia dalam 5 minit begitu untuk kita nampak kesan dia. Jadi dia ada juga tanda kosher ni dah, yang KL ni adalah tanda kosher. Kosher ni adalah satu simbol ataupun satu trademark yang bagi non-Muslim. Kalau kosher mark tu maknanya ini bagus lah, halal untuk Kristian, untuk Yahudi sebenarnya kosher kan. Jadi boleh Google apa dia kosher ni, begitu juga. Tapi untuk Muslim dia ada certified pada Islamic, dia dengan IFANCA dia panggil, ataupun Muslim Association of America kan. Jadi company Aloe Vera ni dia memanglah satu produk yang sangat bagus. Dia telah berada di dunia sebanyak 100, dunia ada 198, tetapi 171 dalam dunia ni ada aloe vera. Jadi mesti satu yang pelik lah, ataupun mesti ada sebab yang tertentu kenapa benda ni berada di banyak negara kan. Forever Living ni dah ada di 170 negara. Jadi itu satu. Keduanya, yang saya dulu pernah bekerja di Qatar ataupun di negara selama 10 tahun. Jadi di Qatar tu dengan Kuwait ni yang ada company yang sebegini cuma Forever Living saja. Begitu juga di Saudi. Jadi Saudi ni mempunyai FDA ataupun patut syariah amatlah kuat. Kalau benda tu dari segi marketing plan dia ataupun dari segi produk, kalau tidak ada unsur-unsur memang tidak akan diluluskan. Jadi itu yang memberikan saya satu. Begitu juga di Qatar juga, kalau company itu yang mempunyai unsur-unsur yang tidak Islamik, dia tidak akan diberikan kebenaran lah untuk berasi di sana. Jadi itu membuka mata saya. Tapi sebenarnya saya dah gunakan aloe vera selama 8 bulan sebenarnya, tapi banyak kebaikannya yang saya dapat sebenarnya. Tapi sebelum ni saya belum lagi nak bercerita tentangnya, sebab bagi saya kalau nak bercerita tentang suplemen ni, jadi dia memerlukan testimoni tersendiri. Jadi dulu saya ada masalah saya ada masalah GERD, GERD ataupun gastroesophageal reflux. Jadi benda ni gastriknya tu. Gastrik. Tapi kita kadang-kadang tu bila perut kembung, makan tak betul kan, makan betul-betul pun jaga diet pun perut kembung juga. Kadang-kadang malam tidur kena makan Gaviscon, ini ubat-ubat untuk ni. Tapi alhamdulillah bila saya mengamalkan betul-betul benda ni selepas 3 bulan lah, jadi benda tu dah tak ada. GERD tu dah tak ada tau. Jadi ubat-ubat yang saya makan Gaviscon semua tu, semuanya dah memang tak makan lah. Tolak tepi. Jadi apa yang berlaku tu memang benar sebenarnya. Sampai saya membuat program dipanggil program full detox lah.
Tapi saya buat tu agresif sikit sebab dia ada detox ni, bila kita nak detox usus ni dia ada program dia. Ada program tu secara normal selama 3 hari, ada juga secara intensif selama 8 hari. Tapi kebaikannya memang bagus. Jadi bila kita makan benda ni, kita punya buang air pun lawas. Bagi orang yang sembelit, isu-isu sembelit ni memang akan lawas. Jadi kita akan banyak membuang angin. Jadi efek dia kita akan badan rasa kita merasa segar. Itu satu. Dan saya punya yang alhamdulillah, saya yang paling pentingnya GERD saya itulah, sebab kita tak payah lagi risau dengan kehabisan obat, kena makan controlog, all this medication dengan omeprazole, semua ni saya tak makan dah. Jadi saya makankan cuma amalan daripada aloe vera saja. Jadi kita tengok di sini. Jadi ni tadi daripada sumber omega daripada lain tadi kan Jadi company X lagi macam tu, company X tadi. Yang ni tengok dia dah mula dah lembut, nampak dia dah mula hancur. Jadi kalau kita tunggu lagi dia akan hancur terus. Jadi begitulah sebenarnya akan berlaku pada badan kita sebenarnya bila kita makan Actic C ni dengan betul-betul, jadi kolesterol dalam badan kita sebenarnya akan boleh dikurangkan. Memang itulah tujuannya. Jadi itulah, tengok dia dah makin lama makin kecil. Jadi tak lama lagi nanti dia akan dari Actic C. Dari Actic C. Ini daripada company X yang tak ada perubahan pun. Tapi dua-dua tu dah dalam minyak ikan. Jadi dah kita dalam minyak ikan lah. Kita tak naklah cakap company apa kan. Kita promote Actic C. Jadi saya sebagai doktor sebenarnya, doktor memang kita ubat sampingan ni, ubat suplemen memang kita kena ambil. Tetapi kita nak ambil dengan benda yang macam mana kan. Banyak di dalam FB kita nak ambil macam-macam ubat yang kata orang tu boleh claim sana, claim sini dan sebagainya. Jadi kalau saya kata kami ambil daripada company yang baru setahun jagung, yang baru tak betul lagi kan. Walaupun dia dah baru dia lulus ke KM pun baik, saya ambil daripada company yang telah 43 tahun. 43 tahun dah tu biasa. Jadi buat apa kita nak? Jadi kita dah tak payah nak kaji, kita tahu benda tu selamat. Apa yang kita nak buat adalah kita kena percaya, kita kena yakin dan kita kena makan. Baru kita dapat ni. Jadi satu lagi yang Majid nak check, Majid nak beritahu, itu sebelum ni Majid punya kolesterol dalam 5.2 je. Begitulah dalam 3 bulan dulu. Ini baru-baru ni saya check 4.7. Lifestyle still remains the same. Maknanya makan tu kita tak boleh macam biasa. Kita tak boleh nak buat macam ni lah makanan kan. Makanan kita macam biasa lah. Kita nak jaga gitu, kita jaga sikit. Tapi itu daripada 5.2 ke 4.7, satu within 3 months tu satu pencapaian yang sangat bagus lah. Jadi saya memang amat berpuas hati lah dengan ni. Jadi itulah dia yang saya cuba gambarkan di sini. Jadi kalau kita makan ABG ataupun dipanggil aloe vera gel ni dengan secara konsisten, apa yang nak berlaku sebenarnya kita punya usus kita akan dibersihkan dan segala bahan-bahan lepas tu yang akan kita makan dapat diserap. Dan satu lagi adalah kita punya kolesterol ni selalu dalam keadaan yang kontrol secara natural kan, secara natural menggunakan suplemen yang telah tentunya selamat kepada badan kita, buah pinggang dan hati sebagainya. Jadi itulah dia Edo. Kalau Edo belum makan, elok makan benda ni. Jadi jadilah kita mesti menjadi pengguna yang bagus lah, yang elok dan sentiasa mengikutilah dia punya perkembangan syarikat Forever Living ni, sebab dia banyak benda yang dikeluar. Saya cerita sikit je ni tapi tak apa, banyak lagi produk dia. Banyak ada lagi produk, tapi asasnya adalah dua ni lah. Okay? So, kalau kita nak makan pun janganlah alang-alang ada benda ni, janganlah korang melantak tak kontrol makan. Kena kontrol juga kan. Tapi ini sekadar untuk membantu. Jadi dah hilang obat dah. Dia dah fully larut. Dia dah fully larut, nampak? Dia dah fully larut. Jadi ini bukan besar. Ini masih lagi begitu lagi. Jadi ini bukan macam saya cakap tadi, saya nak cakapkan, ini bukannya saya yang buat uji kaji ni. Uji kaji yang sama selama 43 tahun. Inilah dia buat benda yang sama. Jadi cuma saya sampaikan untuk kefahaman kita. Jadi bila orang faham tu, dia senang nak imagine lah dalam kepala dia.
nampak depan mata kan. So daripada kita nak buat live depan ramai-ramai, tu pasal hari ni kita orang buat live di YouTube di rumah supaya nanti boleh share kepada kawan-kawan. So buat itu saja untuk kali ini daripada saya, Reza. Saksikan lagi nanti kita punya sharing pada video akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.